Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين. النبي الرحمة والشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالمكرم المحترم tuan pengurusi masjid, seluruh saf jawatan kuasa, sahibul ma'ali, tuan guru, para alim ulama, para pimpinan jamaah, pimpinan masyarakat setempat, para haji, para hajjah, para pemuda serta pemudi Islam, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah ta'ala sekalian. Marilah sama-sama sebelum daripada kita memulakan pengajian pada malam ini, buat menyingkap tabir segala rahsia-rahsia Allah, buat menurunkan rahmat daripada Allah, buat menghasilkan mudah-mudahan hatinya benar-benar tawaduk kepada Allah, buat mengirimkan juga bekal dan hadiah kepada tutuk guru dan alim ulama, serta barangkali sebahagian di kalangan mak ayah kita yang sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan kita. Maka marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, kaum mukminin, mukminat yang dimulakan oleh Allah, pertama-tamanya pada malam ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Iaknilah kerana sekali lagi Allah Ta'ala menggolongkan kita untuk kita berada sama-sama dalam satu majlis yang hebat di kalangan golongan para kekasihnya yang menjadikan medan ilmu sebagai bukti cinta mereka. Mudah-mudahan daripada majlis-majlis ilmu adalah merupakan suatu bentuk lebuh raya buat kita menempuh masuk ke dalam jannah Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi alman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia mencari ilmu Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan permudahkan ke atas dirinya untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini tuan-tuan, anda memilih satu tajuk yang sangat-sangat penting. Tatkala mana suasananya semakin panas, musuh mengatur pelbagai perangkap untuk menjahanamkan Islam, dan di dalam masanya sama kita melihat kelompok-kelompok yang tidak reti malu kepada Allah, yang walaupun mereka duduk dalam jemaah Islam, tapi sikap mereka yang memberikan peluru-peluru kepada musuh adalah merupakan satu dosa yang sangat besar, adalah merupakan satu perbuatan yang langsung tidak bertanggungjawab. Kita doakan ke atas mereka ini supaya diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kalau sekiranya Islam ini tewas, Islam ini kalah, Islam ini kecundang disebabkan kerana kecurangan kamu yang gagal memikul amanah yang telah diberikan oleh Allah, maka nak berikan ingatan pada malam ini, nanti kalah bala daripada Allah. Tuan-tuan umur panjang, tuan-tuan boleh tengok. Kita akan tengok tuan-tuan kelompok-kelompok al-umla' fi dakhil al-munafiqin fil jamaah. Kelompok-kelompok ini tidak akan diberikan keberkatan oleh Allah akan hidup mereka di dunia, kerana dosa mereka ini tuan-tuan terlalu berat. Sebab itu pada malam ini anda memilih satu tajuk, barangkali buat inzar kepada manusia-manusia yang lupa itu, yaknilah tentang perihal kehakiman ataupun juga pemimpin, berpandukan kepada sebuah kitab yang bernama Nasaikhud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Marhum As-Sayyid Abdullah Alwi Al-Haddad. Tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah, maka disebut oleh pengarang kitab ini, mudah-mudahan dirinya diberikan pelbagai kebaikan dan manfaat daripada Allah akan ilmu yang telah sampai kepada kita disebabkan daripada dirinya. Kata beliau, dan kemudian dari itu, maka kami rasakan amat perlu di sini untuk kami terangkan sebanyak sedikit tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan kehakiman, kerana tajuk ini adalah merupakan suatu tajuk yang sesuai disebutkan dalam kitab ini, yaknilah kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, tentang nasihat agama dan wasiat iman. Yaknilah pertama sekali penulis ini memulakan kupasan terhadap bab ini dengan bahaya kehakiman. Kata almarhum, ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan bagi diri kita sekalian dengan taufik dan hidayahnya. Tadi pun kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkekalnya taufik dan hidayah, bertambahnya iman dan takwa, supaya sama sekali kita tidak mahu kita tergelincir daripada landasan yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahwasanya kata beliau melibatkan diri dalam urusan kehakiman ataupun pemerintahan adalah sangat-sangat berbahaya, dan berkecimpung dalam selok-beloknya mengikut jejak langkahnya di antara perkara-perkara yang sangat berat, yang sangat-sangat sukar untuk dipikul oleh seorang Muslim. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok telah berkata Fadilatul Syekh Badi'uzzaman Said Nursi, a'udzu billahi minasyaitan wassiyasah, aku minta berlindung daripada Allah daripada kejahatan syaitan dan juga kejahatan politik. Ini ayatnya selalu diungkapkan oleh Syekh Badi'uzzaman Said Nursi. Tuan-tuan, puan-puan yang dimulakan oleh Allah, oleh itu bagi seorang mukmin yang sayang dan kasih pada agamanya dan yang mengambil berat terhadap keselamatan dirinya agar dia selamat dan bebas, yaknilah selamat dan bebas daripada azab dan neraka Allah, hendaklah memelihara diri daripada tugas kehakiman ataupun pemerintahan dan menjauhkannya selagi mana belum terlambat. Dan di antara tugas kehakiman yang terpenting ialah jawatan pemerintah, jawatan raja, jawatan qadi, jawatan hakim, menjaga harta anak yatim, menjaga harta baitul mal, misalnya institusi wakaf dan lain-lain lagi. Kesemua jawatan yang telah disebutkan itu menurut almarhum adalah merupakan satu bentuk tugas yang sangat berbahaya. Kerana di sana tuan-tuan ada hadis, bila Nabi pesan tu tanda berat. Nabi SAW bukan sebut saja-saja. Nabi SAW telah bersabda, awwaluha malamah wa wasatuha nadamah wa akhiruha azabu yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, kehakiman itu mulanya celaan, pertengahannya penyesalan, akhirnya kata Nabi SAW siksaan dan azab pada hari kiamat. Dalam bab pemerintahan tuan-tuan, yang ni kita kena tahu. Nak naik jadi pemimpin ni tuan-tuan, celaan satu benda yang lumrah. Bukan semua orang suka pada kita. Dan kalau orang tak suka pada kita dengan benda yang betul, kita buat tak apa. Jangan pula orang suka pada kita dengan sebab benda yang tak betul yang kita tegakkan. Sebab tu biarlah manusia benci, asal apa yang kita bawa benda yang duduk dalam Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Qul haq walau kana murrah, berkatalah benar biarpun ianya pahit. Ni Nabi ajak kita, biar pi orang tak suka. Sebab kita ni tuan-tuan, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Orang Madinah lebih tahu tentang selok-belok Madinah. Orang Mekah lebih tahu tentang lorong-lorong di Mekah. Orang Kedah lebih tahu tentang urusan Kedah. Sebab setiap tempat itu tuan-tuan, dia punya zurufnya, keadaannya itu sangat-sangat berlainan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Sebab tu kita selalu sebut, apa jangan duk gelojoh. Dia buat bodoh ni tak kerti. Aku malam ni memang marah. Aku tak kira apa-apa, aku heran apa. Hang kalau ada benda tak betul, hang guna saluran jemaah. Hang bukan guna media. Ahli bawah ni kerja setengah mati. Siang malam fikir macam mana nak bagi Islam menang.
Punya ustaz-ustaz ni yang mengajak walaupun barangkali tak ada jawatan, duk pondoknya, pi kadang-kadang mengajak balik pukul 1, pukul 2, letih tak tahu nak apa. Cerita pada orang pasal Islam, nak jaga kemenangan, nak pastikan supaya Islam duduk di atas. Tak kelapak, anak tak kelapak nak duduk sebagai ahli majlis ke, ahli government link company, JNC, tak kelapak je. Aku pergi mengajak buka sekolah. Sekolah pun macam-macam orang kena. Tapi setakat jam 8:20 malam ni tuan-tuan duk hidup, nasi duk masuk lagi dalam mulut, Allah duk izin lagi. Kita berjuang ni, kita nak tegak Islam. Kita ni bukan kemas tak mana pun. Anak pun tak kemas, tuan-tuan pun tak kemas. Kita hari ni tuan-tuan, kita berhutang dengan pejuang dulu. Dengan almarhum Fadil Nur, Ustaz Ibrahim Libya, dengan orang lama dulu, rosoh duk jaga jemaah. Tak boleh ke kita lingkup? Ni ke adab kita, ni ke akhlak kita. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, patut celaan Nabi sebut awal kepemimpinan ni celaan. Sebab orang tak faham. Tidak, Sayyidina Umar tak buatlah banyak benda baru sebab maslahah. Dia fikir masalah, benda yang Nabi tak buat, Umar buat. Yahudinya tak boleh masuk tanah haram, Umar bagi sebab keperluan zaman Sayyidina Umar berbeza. Tambah dunia kita hari ni nak beza Kedah, Kelantan, beza tik minyak. Kita bukan sama. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, pertengahannya pula wa wasatuha nadamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertengahan kepemimpinan penyesalan. Sebab itu Sayyidina Umar tuan-tuan, bila orang tanya, "Wahai Umar, adakah kamu nak anak kamu jadi khalifah macam kamu?" Sayyidina Umar dia abang apa? Dia tak mau. Walaupun anak dia tu bagus, Abdullah bin Umar ni hebat, tapi Umar tuan-tuan, Sayyidina Umar dia tak mau. Anak pimpinan pun duduk tengok pak dia kena macam mana, kadang-kadang dia pun letih je. Tengok Fawaz balik Kedah, patah balik PKL, lana pun sedih. Kali dia pun tengok serabai teruk sangat. Pergi balik KL. Dia mai boleh isu dari Kedah ni, slotnya depa nak bagi ganti dengan Fathul Bari. Nakor Datuk Mufti jangan bagi Fathul Bari masuk dalam radio Kedah. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, lepas tu kita tengok tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah banyak cerita. Tidak pada zaman tak sebutlah a'udzubillahi minasyaitan wasiyasah. Sebab kepemimpinan ni tuan-tuan taklif wala tasyrif. Dia satu tanggungjawab, bukan rasa nak mengebat, rasa duduk aku ni atas kemah dah, nak buat apa pun suka hati dah, letak sebelah wala siqah. Baba jemaah tarbiyah semua lupa habis. Ni semua penyakit Terengganu. Ni penyakit Terengganu 4 tahun. Dulu Terengganu waktu nak kalah dulu ni, sekali ni ana beritahu, tuan-tuan tengok Kedah kalah, ana beritahu. Tuan-tuan tunggu lah. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhiruha azabu yaumil qiyamah. Akhirnya nanti Nabi sebut azab pada hari kiamat. Hang tunggu lah. Siapa-siapa yang bila dia ada jawatan ni, dia buat main-main, akhirat nanti hang akan dia azab. Hang jawablah dengan Allah Ta'ala. Itu Ustaz Izan, dia abang kat Pacuk Usin ni mah. Dia kata, anak kalau pikat hati dia tak mau lah pegang peti besar. Tapi sebab dia jemaah letak, anak buat kerja juga. Sebab anak tak mau masuk neraka. Kerana buat kerja tak betul pada jemaah, anak tak mau dia. Pacuk kata apa, kita pun nak jaga, takut dia menyebai. Dia menyebai lagi pening lah.
Jangan duk pedah, duk lurut. Rupanya seorang tu anda tahu siapa kutip tanda tangan tu. Daripada aku jadi ahli badan perhubungan, hampa boleh hina Tuan Guru Nikmat. Dalam mesyuarat aku tidak akan lupa hampa kurang hajak. Dan hari ni hampa sekali lagi nak tunjuk hampa punya kurang hajak dengan aku. Kita ingat aku taubat, dah berubah perangai, berubah sikap. Rojok minit perhubungan bentuk wajah lain, limpak fail, menyebai orang tua. Kata ulama mampu Tuan Nikmat buat apa, tarbiyah mana, Tuan Nikmat boleh hina. Sebab dia waktu tu tak masuk lagi dalam badan perhubungan. Anak waktu tu isu kawasan, anak attend mesyuarat tu. Itu anak giling kepala, nak kata musuh pun tak hina ulama macam ni. Lepas tu Pak Sumit habak apa? Pak Sumit habak siap. Tok Guru nak Pak Sumit Bukit Temaga tu dia kata apa? Dia kata takkan berjaya orangnya hina ulama. Tu waktu nyambung Dr. Aziz Hanafi pada muasasah kerja siapa? Nyambung Dr. Aziz Hanafi daripada muasasah Darul Ulum. Sampai kawan-kawan kita di sana nak jaga ayat muka Dr. Aziz, bawa kelong offer letter. Tak mau bagi jatuh maruah Tok Guru. Kau dah tahu kurang ajar. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, anak rasa kali ini nak takkan diam diri lah. Anak sebab nak kalut sama mengaji lah. Kali ini tak ada, aku tak kira. Aku tengok hampa ni lorat berat sangat Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min walin yali asyratan fama fawqa dhalika illa ji'a bihi yawmal qiyamah maghlulatan yaduhu ila ghunuqih fakahu adluhu aw baqahu jawruhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pembesar, setiap pemimpin yang mengendalikan urusan 10 orang ke atas, yang ialah rakyat ada 10 orang ke atas, setiap pemimpin ni kata Nabi akan dibawa pada hari kiamat sedangkan kedua belah tangan dia akan terbelenggu pada tengkuk dia. Tu setiap orang pemimpinnya paling minimum ada 10 orang. Itu yang salah tak kira lagi. Tapi jumpa dengan Allah dalam keadaan tangan dia terbelenggu di tengkuk, akan dibebaskan oleh keadilannya ataupun akan dicelakakan oleh kezalimannya. Allah bawa siapa orang bersalah, kalau betul bebas, kalau tak betul azab. Ni Nabi bagi warning. Tu kalau rasa tak boleh walak, lepas bang jawatan, senang. Guna-guna surat khabang lah. Ingat orang ni baca utusan. Dia tahu mana semua. Orang yang berlaku dalam mesyuarat semua dia tahu. Mereka orang kita je abang. Ni munafik ni anda minta Allah bagi bala. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan disebut bahawa setiap pemimpin itu Allah akan berhentikan dia di atas sirat. Sirat ni tuan-tuan, dia duduk atas Jahannam. Berjalan tu Allah akan suruh dia stop. Tu pemimpin. Puluh lah lagi. Tak jadi calon pun kempen juga suruh jadi calon. Atas sirat nanti Allah akan stop lah. Kalau sekiranya dia adil, selamat. Tapi kalau sekian dia zalim, kata Syekh Abdullah Halwi Al-Haddad, dia akan terjun kot sirat tu masuk ke Jahannam. Beringat. Tuan nak cakap tu terang, nak tak ke lapang nak jadi YB. Kau nak kira nama naik 28, nama naik dah dun mana baru. Kalau nak kira ke lapang kita tak ke lapang. 5 nama Ustaz Asyam, Syekh Yaqub, anak Dr. Sufyan, lagi seorang dia tak ingat. Dia kata buah nama anak apa, tak mau. Dia duduk bubur.
Aku tak kelapak nak jadi YB. Kita bukan buat kerja sebab nak jawatan. Tok Haji Saleh cuba tengok akhlak Tok Guru, dia pernah kelapak dia calon tak ada. Yang terima jadi calon tu lepas Tok Guru Haji Hadi berjumpa. Teriak. Dia kata entah main tak peraya. Anak cakap sungguh tak mau Tok Haji Hadi berjumpa. Teriak untuk baru terima lawan dulu. Tu kata Tok Guru, kita ni nama kadang tak ada nik, kita tukar siap lah. Lupi layung nama tak nik lagi, kita tukar siap lah. Ni YB pada bapak lah. Hampir duduk ngempuk jahilah lah senang. Tidak duduk, tak duduk buat najis dalam jemaah. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan satu riwayat lagi sebut bahasanya terdapat sesetengah orang merasa lebih senang jika mereka digantung menerusi rambut-rambut di kepala mereka ke bintang yang berada pada tempatnya tinggi antara langit dan bumi daripada mereka menguruskan sesuatu daripada urusan orang Islam. Sampai ada sebahagian sebut macam tu, biar kena gantung rambut ni pergi ke langit nama, daripada tolong pegang amanah untuk orang Islam. Memikirkan berat tuan-tuan, azab nak jawab depan Allah. Nak lepas diri kita pun tak lepas dah, tak nak pergi kira orang. Betulnya payah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ju'ila qadiyan faqad dhubiha bighairi sikin. Sesiapa yang dipilih menjadi pemerintah, qadi ke hakim ke apa, sebenarnya dia telah disembelih tanpa pisau. Sembelih siap lah, cuma tak ada pisau. Nah, abang kata apa? Peritnya amanah kepemimpinan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qada bil jahli fahuwa finnar, wa man qada bil jawri fahuwa finnar, wa man qada bi adli faharriyun an yanjuwa kafafa. Kata Nabi SAW, sesiapa yang memutuskan sesuatu perkara sedangkan dia jahil, maka dia duduk dalam neraka. Dan kata Nabi SAW lagi, sesiapa yang memutuskan sesuatu perkara yang tak kena pada tempat dia, zalim ni masuk kata tak kena pada tempat. Kita jangan baca zalim saja, hang yang buat sidang media tanpa restu pimpinan, tu zalim lah tu. Maka yang ni pun kata Nabi SAW duduk dalam neraka. Dan sesiapa sahaja kata Nabi SAW yang memutuskan hukum sedangkan dia lagi adil, maka dia sama sekali tiada diapa-apakan, tiada mudarat yang akan dikenakan pada diri dia oleh Allah. Dia kalau dia adil, adil ni apa dia? Dia letak satu benda biar betul, biar kena pada tempat dia. Itunya kata adil. Lawan pada zalim, tak, benda tak kena tempat. Tu zalim. Jadi tu ta'rif zalim dengan adil. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu khulasatul qaul kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, menjauhkan diri daripada urusan pemerintahan itulah yang harus dipilih dan dituju. Tu kesimpulan dia abang. Jangan duk pergi dekat. Buat kerja cukup, jawatan jangan duk mimpi, jangan duk ambil. Kecuali tak ada orang baru kita ambil. Ataupun barangkali ilmu kita memang sangat-sangat diperlukan, baru kita bagi. Tu dia punya kaedah dia, bukan saja pergi duk minta jawatan, tapi bertanding nak pergi lawan saya saja, tak ada. Kita tengoklah Datuk Dr. Harundin lawan timbalan presiden tu, lawan dengan siapa? Ustaz Hasan Syukri. Kalau nak kira undi ni, Syekh, garanti lah menang lah Harundin tu. Harundin apa tak kena. Kita tengok punya tawaduk dia, rendah diri dia. Orang yang macam ni yang boleh mimpi jumpa Nabi. Orang macam ni yang Nabi nak jumpa dia.
Cuba tuan buka YouTube, tengok apa yang mimpi Harudin hok baru. Rayak dia Nabi bisik apa dah. Orang macam ni yang Nabi suka. Kau merapu tak tahu halak. Last minute boleh bangun dupi umum. Ni saya. Dah abang dah dekat jawatan kuasa pemilihan. Saya tak kisah kalau nama saya orang calon. Tapi kalau dah ada 2 orang nak bertanding buat apa, tugas tu dah bukan fardu ain dah, ada fardu kifayah. Maka dengan rasmi kata Datuk Dr. Harudin, saya menarik diri daripada pertandingan timbalan presiden. Masya Allah. Tok Guru tunjuk contoh punya hebat lah. Anda mungkin ada heran lawak mangkuk-mangkuk tu dia tak faham lah. Setara Harudin pun tak faham ke dia tunjuk apa. Dia tunjuk akhlak dia, sifat dia, sikap dia, yang mencerminkan itulah ulama. Ni harap berkepiah atas kepala ceramah di Quran, melacurkan Quran, sunnah Nabi. Jadi ingat dia tu pejuang Islam tulen hebat sangat lah. Punya mudahnya perjuangan Islam ni. Mukminin-mukminatnya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. AK parti tu nak menang 100 tahun baru menang. Kita ni baru 60 tahun. Tuan ingat WDP baling untuk orang-orang lanai. Usrah perhubungan las buat di Kulim. Ustaz Azizan suruh dia cakap malam tu kat 5-6 kali dia tak mau cakap. Kami bincang bak hati malam tu. Itu sebelum pilihan raya, usrahnya last. Tongol lanai bisik apa kan? Kan kita ni jenis ustaz cokiah duduk dengan tu orang lanai. Tapi masyarakat duduk dengan dia. Nak duduk oleh tu hebat-hebat IR apa. Kan paduk dengan Syekh Nampak, aku duduk dengan tu kau baluk kau dun apa. Duduk dengan dia kata apa? Dia kata Syekh, kita dengar ni. Dan abang dengan entah tu ni kita menang lah. Tapi ada tapi lah. Anak tanya dia tapi apa tu? Dia kata Isyana bimbang. Mengat calon usrah tak ada. Kalau menang Isyana duk takut ni kata. Ni tengok hari ni jadi semua. Sebab tu tuan-tuan perempuan yang dimulakan oleh Allah. Kok tuan-tuan ada masa pergi abang Ustaz Izan duduk belah singa. Belah singa duk pergi huluk betih pula dia tukar. Ini bangsa pun singa. Mana punya bahasa lagu tu. Main usrah pun tak ada, tarbiyah pun tak ada, mengaji pun tak ada. Tu harap ke pok-pok lagu ni lingkung. Kita tu pergi ke komplek. Tengok surau sebelah komplek. Ada solat jemaah. Ada solat jemaah. Pergi tengok. Siapa jadi imam? Siapa jadi makmum? Yang duduk dalam komplek tu sembahyang maknanya. Dia bawa imej Islam. Kita lah masuk tu pergi tengok. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lepas kita ni pesan Syekh Ismail Kameh. Dia kata apa? Bawa perjuangan Islam, politik pun ikut cara Islam. Itu kaedah dah. Baru ada berkat. Kalau tak ikut Islam tu jadi pening macam-macam. Buat ni tak kena, buat ni tak kena. Allah bagi macam-macam nusrah daripada Allah tak ada, Allah hijab. Tahu? Dia seorang rumah tangga, kalau tak ada berkat tu jumpa tengok muka bini ada benda tak kena. Dia dah kerja cari sabit, syat-syat hok ni tak kena, hok ni tak kena sebab rumah tangga tak ada berkat. Dalam pemerintahan pun macam tu. Kalau berkat tak ada tuan-tuan, payah. Buat lagu ni jadi lagu ni, buat lagu ni jadi lagu ni. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka disebut lagi akan tetapi kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, kalau dia telah terlibat dalam urusan pemerintahan, maka hendaklah dia mengenal tugasnya terhadap Allah dan terhadap hamba-hamba Allah. Handu amal sabah. Kena kenai Allah tu siapa, hang tu siapa. Bukan kata waktu jadi pemerintah tuan-tuan kita bangun kiam nak sembahyang
Tuan-tuan kena tanya pada diri kita ni, aku ni berdiri depan siapa? Aku berdiri depan mak ayah aku ke? Aku berdiri depan kawan-kawan aku ke? Aku berdiri depan raja ke, sultan ke? Aku berdiri depan siapa ni? Tuan-tuan, kita berdiri depan siapa? Kita berdiri depan Allah. You semayam kan boleh buat memang. Allah ni apa? Allah ni Rabb, cipta alam, atur alam, buat hukum tu Allah. Tu kalau betul-betul kita kenal Allah, kalau takkan angkat takbir, khusyuk tak ada, sekadar buat af'al solat, sama kita macam bobok tu, tak duduk mengaji lah senang, pergi balik Kau takat mengaji kita, mengaji takat tu, balik senang, mengaji wah. Buat habis ayat luk ustaz. Lepas tu Imam Ibn Qayyim sebut, bukan kata sembahyang ambil wudu. Bila wudu ni basuh bukan takat zahir, basuh hati tu sekali. Masalah bila hati tu tak basuh, sembahyang sujud sampai hitam day pun kalau hati tu duk hitam, hasil dah hitam juga. Lepas tu tutup pondok duk tekan, suci hati, niat kena jaga. Buka kitab-kitab hadis huruf pertama sekali dia tak cerita buat apa, cerita bab niat ni. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pagi ada program Maulid di Perak. Oh, kawan di Perak adanya teriak, mana kata awak saya jadi macam ni. Kita tak tolong pergi tengok lah awak jadi lagu ni. Kita punya duk pada tetap berselerak habis sebab apa? Kita nak jawab pun sakit kan. Mana buat kereta ish tak tahu. Pikir ni macam. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, waktu kita kena tahu aku ni pegang jawatan ni siapa bagi ni? Kuasa ni siapa bagi? Jangan dua habang lah Cina India. Cina India tu penyebab lah. Allah kalau nak bagi syat lah. Yang kita duk syarah hari tu, semua kitab terkandung dalam Quran, semua isi kandungan Quran duduk dalam surah Fatihah, semua surah Fatihah duduk dalam bismillah, semua bismillah duduk dalam bak tu apa? Nampak dah itu. Allah ni dia maha kuasa tuan-tuan, dia nak bagi syat lah. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan kemudian kata Syekh Abdul Alwi Al-Haddad, hendaklah dia berusaha dan berhati-hati dalam menyempurnakan tugas pemerintahan dengan baik lagi adil, dan tidak bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas, dan tidak bermalas-malas. Malas pun tak boleh. Dengar kata mesyuarat, start motor pergi terus. Jangan bila dalam bab bisnes dia pulun, bab kerja jemaah tinggal. Bab kerja jemaah pulun. Patul marhum kata apa? Jangan bermalas-malas dan berlalai, dan juga cuai. Bila kita terlibat dalam urusan pemerintahan, terutamanya dalam kita nak menyelidiki sesuatu perkara. Lepas tu Sayyidina Umar dia suka ronda malam. Zaman kita ni tak ada ronda, hang hantar SMS lah. Sekali jawablah ahli hang tu, hang hantar SMS lah. Sayyidina Umar dulu ada handset ronda. Nak tengok rakyat dia apa macam, ahli dia apa macam, dia ronda. Tengok adanya rebuih ketui batu malam-malam buta, adanya anak teriak, adanya minum arak. Dalam kitab Hikmatul Yamaniyah, satu orang balik tersumpat dengan Umar minum arak. Mulut bau jangan cerita, tangan tu pegang botol arak lah. Tengok Umar menggeletak. Dia kata, ya Allah tolonglah bagi aku lepas kali ni kira jadi ni. Tidak, kalau boleh dengan Umar ni sakit ni kata. Dia doa pada Allah last sekali, arak tuan-tuan Allah tukar jadi cuka. Umar pegang botol ni, muka jangan cerita, pucat lesia. Lu ingat kata sekali tangan Umar memang naik, tak pun pandang rajang dia. Umar ni kasar. Tak tangan, kaki. Tunggu dengan Sayyidina Umar, tak pun pedang tu. Kali Umar bagi balik botol lah. Bagi botol tuan-tuan puan-puan yang dimulakan oleh Allah. Sayyidina Umar kata jalan memang betul cuka, aku ingat arak lah.
Ustaz-ustaz tu tak minum arak dah. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala tu baru pemimpin. Bukan kata keluar kalam orang tengok pun takutlah. Seriau. Tengok pun boleh bawa pada iman yang kata hebat Sayyidina Umar. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itulah dengan cara ikut jalan yang almarhum bagi tahu, kita akan terselamatlah daripada ancaman-ancaman yang telah disabdakan tadi. Bukan bila kita sebut hadis-hadis ni Nabi nak suruh kita supaya tinggal terus politik, bukan pula lagu tu. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, la yaumun min imamin adil khairun min ibadati 60 sanah wa haddun yuqamu fil ard bihaqqihi azka fiha min matari 40 sabahan. Kata Nabi SAW, sehari daripada pemerintahan, satu pemerintahan yang adil lebih baik daripada melakukan ibadah selama 60 tahun. Ibadah tak berhenti selama 60 tahun dibandingkan dengan sehari pemerintahan yang adil. Kata Nabi, nya sehari perintah adil tu lagi bagus pada ibadah 60 tahun. Dan kata Nabi SAW, dan satu had. Had ni singular, kalau plural dia hudud. Kalau satu hukuman yang dijatuhkan ke atas sesuatu kesalahan yang melanggar batas Allah, had Allah di muka bumi dengan jalan yang benar, itu lebih menyucikan bumi, menyejukkan bumi daripada hujan selama 40 pagi berturut-turut. Hujan tu dah sejuk, turun waktu pagi pula. Nabi nak gambarkan punya bagusnya muka bumi ni kalau apa? Kita buat undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Baru ni takkan tuan-tuan tengok YouTube. Yang apa nama tu pergi ke Unimas. Dia kata apa? Hudud ni sekadar rekaan al-fiqh. Ini memang tak pernah serik, tuan-tuan. Dia tak tahu lah orang tua ni apa kena lah kepala otak dia. Technically, tuan-tuan, dia cuba bermain dengan hukum. Betul lah hukum tu al-fiqh, ulama usulnya susun. Contoh kalau anda tanya tuan-tuan sembahyang, sebab apa tuan-tuan sembahyang? Tuan-tuan akan jawab sebab wajib. Tak mananya ayat Allah kata wajib? Hilangnya Allah kata wajib, Allah Ta'ala kata wajib. Tuan-tuan sembahyang yang kata wajib tu terbit ke mana? Ulama usul fiqh lah susun. Contoh ayat Allah kata apa? Aqimus salah. Ulama pun tengok ni fi'il apa? Buatlah kaedah al-amru lil wujub. Fi'il amar ni tunjuk kata apa? Wajib. Fahkum bainakum bima anzalallah. Dan hukumlah tu fi'il amar di antara mereka sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Faqta'u tu fi'il amar. Maka amar ni al-amru lil wujub. Ulama usulnya susun. Ulama usulnya buat. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Betul dia sudut teknikal, kalau orang tak ada ilmu ni dia kena kot tu memang termakan. Bila madat kata hudud ni bukan Allah kata, bukan Allah buat. Ulama apa ni alif fiqh punya rekaan. Alif fiqh ni dia menetap kaedah berpandukan kepada ayat keterangan yang turun. Hadis yang Nabi sebut, sunnah yang Nabi tinggal. Percakapan ke perbuatan ke akuan ke. Tapi orang tua ni tuan-tuan, dia tak mengajinya. Mufti ni pun senyap. Mufti mananya bangun? Dr. Juanda, awak tak tegur? Mufti-mufti yang ada kat Malaysia ni, awak tak tegur? Terutama mufti-mufti ni, dia kena tahu tanggungjawab dia berat. Kawan ni keluar kalam, hampa tak tegur. Ada pula orang ikut, dengan dia berdosa, dengan hampa berdosa. Cuba kata seorang, orang yang keluar kalam macam ni murtad, kafir. Biar tengok dia nak jawab apa.
Ni orang harap misai tebal pun otak kecil tu yang bayar. Harap misai yang tebal. Boleh jawatan hilang habis. Ilmu ke mana, Islam ke mana, apa. Itulah ni duk guna Islam nak menjahannamkan Islam. Tunjuk pula 3 pucuk surat. Tuan-tuan, 3 pucuk surat tu mengesahkan lagi Mahathir ni bapa munafik. Betul? Sebab apa nak kata macam tu? Macam kita bincang je lepas, Mustafa Kamal Atatürk tak mainlah surat-surat pergi jihad terus di Palestin. Tapi tengok dalam masa yang sama dia buat apa pada Islam, perancuk habis. Kalau takkan nak berlaku hantar surat konon tak ada hubungan diplomatik dengan Yahudi, tapi dalam masa yang sama handuk dalam negara sendiri, pelingkup habis hukum Allah. Allah bapak munafik. Sama macam Mustafa Kamal Atatürk, bahkan teruk lagi. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab sebelum ni pun dah banyak dah. Buat hudud tak cukup batu buat jalan, tu dia sebut di Bukit Indah, Ampang. Buat hudud nanti tak larat makan sup tangan kena di Kelantan. Pakai tudung ni sebab Malaysia ni banyak habuk. Sebab Arab banyak habuk. Malaysia ni habuk tak ada, pakai tudung bawah. Macam-macam. Dia cuba bermain-main dengan hukum Allah, dengan sunnah Rasulullah. Tu yang Allah sebut dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 31. Ittakhazu akhbarakum wa ruhbanakum arbaban min dunillah. Mereka mengambil siapa? Akhbarakum. Akhbar ni jamak. Akhbar ni jamak kepada habrun atau hibrun. Maksud dia orang pandai, orang cerdik. Lepas tu Nabi sebut Ibn Abbas ni habrun li hadhil ummah, tinta kalam kepada umat ni. Sebab Ibn Abbas ni memang pandai. Muda-muda dah duduk dalam jabatan kuasa syura Sayyidina Umar. Itu Ibn Abbas. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita ni syura ada berapa orang? 17 orang jabatan kuasa syura. Salah seorang ni MB kita. Tuan-tuan tahu, yang nak kenal lah setakat yang nak tahu kalau ada usul ni. Babak usul fi qawaid hebat ni, ana memang tabik spring lah. Kau Ustaz Izan ni. Kalau nak tahu, tunggu dia jumpa dengan Ustaz Rontik di perdebat. Dan dia ni anda boleh sebut ulama usul. Dia jumpa dengan Ustaz Harun kalau memang sempoi. Dan batu orang usul ni memang nak hujah ada, tak menang. Tuan-tuan, kau nak jadi pendebat yang terbaik, kuasai ilmu usul fiqh, qawaid fiqh, bagi duduk dalam kepala. Tu kaedah lah. Bukan saya jadi nak sombong, dia nak gong apa, memang betul. Tuan-tuan nak lawan dia, bawa kaedah tuan-tuan, fakta tuan-tuan. Qawaidul fiqh. Ilmu ni memang ilmunya hebat. Kata siapa? Kata Imam Sayuti, ilmu asbah wan nazair merupakan kunci kalau tuan-tuan nak tahu rahsia ilmu Allah. Batu kalau boleh kuasai qawaidul fiqh ni memang hebat. Ana dulu pergi debat bahasa Arab, bawa kawaid lah. Tungging. Berdebat guna kaedah fiqh. Pera-pera aku kepak lagi kaedah, pera-pera aku kepak lagi kaedah. Punya balik kawan tanya, lagu mana yang terdapat penebat terbaik bahasa Arab kebangsaan? 5 penebat terbaik. Anda kata aku kehebat tahu mana apa, aku kepak pakai kaedah. Kepak pakai kaedah. Pemimpin yang hebat ni tuan-tuan kalau dia betul-betul menguasai usul. Utama kalau dia tu orang syariah, cukup hebat. Waktu Ustaz Orang Taib misalnya, waktu kita perintah Terengganu, dia esko kerajaan negeri terbaik. Mana ada orang berani dah, macam yang BI tadi, ada orang berani. Lian pada popok sendiri jadi munafiknya tu, payah. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada satu riwayat sebut bahawasanya imam ataupun pemerintahan yang adil
Bila doa pada Allah, doa dia ni tuan-tuan macam wali. Allah akan kabul, terima serta merta. Ni hebat. Kalau pemerintah tu dia adil, doa Allah bagi tu. Dan tiada seorang yang boleh meremehkannya, melainkan kalau dia tu munafik. Kau tak percaya ni, munafik tu. Pemimpinnya adil, kalau doa Allah bagi tu. Jangan turun ni Aziz buat di Kelantan, solat sunat istisqa, habis semayang tu hujan turun tu. Sebab apa? Tu bukti dia pemerintah yang adil. Allah tunjuk cash. Mukminin mukminatnya dimulakan oleh Allah tu, tambah doa Ustaz Fadil tu. Minta mamak tu umur panjang. Apa tengoklah dia ni memang umur panjang. Sebab apa? Dia kata tengok semua kelingkupan yang dia buat. Maknanya marah ni tuan-tuan yang terkini sebelum jadi isu Kedah. Kalau buat pilihan raya sebelum bulan 6 ni, ataupun kalau selepas lagi teruk suasana, jumlah kursi parlimen ni 50-50. Pakatan akan dapat 50%, Barisan Nasional akan dapat 50%. Dan tengok atas kekuatan sejauh mana kita boleh tarik 1-2 seat untuk kita perintah. Sampai Johor ni tu kita buat persediaan bawa balik Salahuddin Ayub. Johor ni disebut paling tidak kita akan jadi kerajaan kita akan jadi pembangkang yang kuat di Johor. Isu punya bagus, mood rakyat punya bagus. Tak ni 2 ekor ni aku geram tu. Tuan-tuan nak kata apa lagi? Sebab tu ada kisah zaman Nabi, tentu zaman Rasulullah. Ada satu perempuan, dia cuba bocorkan rahsia pemerintahan Nabi. Dalam sepucuk surat, dia bawa surat ni nak pi pelepah dekat pemimpin musyrikin di Mekah. Senang cerita nak pi hantar kat UMNO kat Mekah. Surat tu dilipat-lipat, buh dalam mana? Buh dalam sangkuih. Nabi habaq pada Sayyidina Ali, hampir ligan, hampir ambil balik surat tu. Sayyidina Ali punya kuda, ligan punya ligan, dapat dah. Dapat. Maka bila dapat ni tuan-tuan, dapat si perempuan ni, Sayyidina Ali kata, aku cakap banyak tak mau, aku bagi kat hang 2 pilihan. Kata Sayyidina Ali ni, aku cakap cara elok mai. Pertama, sama ada hang bagi balik surat tu, ataupun kedua, aku akan bokil ke hang sekarang. Aku akan cari sampai aku dapat surat ni dekat hang. Sebab Nabi dah habaq dah, hang bawa surat tu. Perempuan ni mula-mula tak mau bagi, dia berkeras. Tapi bila dia dengar Sayyidina Ali ni nak londeh baju dia. Sebab apa? Sebab pemerintah ni bukan main-main. Jatuh Islam ni mudarat besar je. Tak terbayang kalau kalah Islam kat Kedah, apa nasib sekolah-sekolah agama yang duduk bawah hisap. Muhammad Tafi tak cukup makan. Yang selama ni BN haram tak nak ambil tahu. Bayangkan dosa apa buat. Lepas tu perempuan ni kata apa? Bila aku tengok muka Sayyidina Ali, dia dah merah. Kata si perempuan ni, memang aku tengok gaya Sayyidina Ali ni bukan melawak. Kalau aku tak bagi, memang dia londeh sungguh aku. Last sekali perempuan ni pun minta maaf. Dia ambil surat yang dia sembunyi kat sangguih, dia bagi pada Sayyidina Ali. Tu Nabak kata apa? Pentingnya jaga rasa jemaah. Tidak, Sayyidina Ali tak ugut nak. Tak bagi aku bogel tu. Pilih nak bagi kan nak kena bogel. Kalau ikut bagi bogel orang perempuan ni, hukum kata boleh, kata boleh. Tapi main kata fikir akhafu baina darurain. La darar wala dirar, tu hadis Nabi. Tak ada akhafu baina darurain, Nabi pada hadis tu. Tak boleh memudaratkan dan tak boleh bagi mudarat. Punya Sayyidina Ali kata apa? Fikir. Tak niat londeh terus. Lepas tu dalam bab kerahsiaan ni tuan-tuan, bukan bab main-main. Sebab tu maklumat risikan ni cukup penting. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala silat,
Dan bahawasanya pemimpin yang adil ni juga, kata penulis kitab ni, salah seorang yang akan dinaungi oleh Allah yauma la zilla ila zilluh. Tu hadisnya masyhur. 7 golongan yang Allah akan bagi naungan pada hari kiamat nanti, pada saat tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah. Salah satunya apa? Pemimpin yang adil. Allah akan naungi dia. Bukan kata tunggu akhirat, dunia lagi Allah tunjuk saya. Ni Ustaz Fadil tu tengok awan tu nak kata apa? Kadang-kadang mujahidin, tuan-tuan buka cerita mujahidin di Palestin, lawan dengan Yahudi ni tersekat. Anda baca dalam kitab kisah 5 orang tengah-tengah lawan, ternyata mai harta kebaya Yahudi punya banyak. Dia berkata, habira pilah kita hari ni, kita ni takat M16 lah, mereka harta kebaya mai kepung kita nak buat apa? Angkat tangan teriak doa kepada Allah. Awan tuan-tuan Allah buat turun tu, awan Allah buat turun depan mata. Kata mujahidin Hamas ni daripada Barangay Anzuddin Al-Qassam, bila awan tu turun kami tengok memang Yahudi tak nampak kami. Time tu lah kami ambil bom ni pergi tanam celah-celah kereta kebaya. Elok kami lari, kami pun tekan punat tu, letupkan habis mati Yahudi. Tu kata hebat pejuang agama Allah. Allah bantu hamba dia tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Taala sekalian, dan hadis Nabi juga sebut al-muqsituna yaumal qiyamati ala manabira min nurin ala yamini rahman. Orang yang adil pada hari kiamat ditempatkan di mimbar-mimbar cahaya di samping Tuhan yang Maha Pemurah, kata Nabi. Tu punya hebat. Mimbar-mimbar daripada cahaya duduk sebelah Allah Ta'ala. Ini kata hebat. Kalau adil. Kalau zalim, duduk neraka tu paling dalam sekali. Kalau adil, hebat kedudukan. Duduk dengan Allah, sama dengan para rasul, para nabi. Cukup hebat. Ini gerangan pemimpin yang adil tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan buat akhirnya anda nak sebut satu hadis. Sebab malam ni pun anda tak nak memajang ke kuliah, anda tak boleh je, kepala otak dia pikir macam-macam. Nak kira marah ni tak tahu. Kita pun muda lagi. Anak tutup dengan satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min walin yamutu yawma yamutu ghasyan li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah." Allah, syekh berat hadis ini. Nabi kata apa? Tidak ada seorang pemimpin yang mati sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyat dia, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala haramkan ke atas dia syurga. Habis. Sebab tu bila pegang jawatan, janganlah duk menipu orang. Jangan buat zalim, jangan buat khianat. Kalau rasa tak boleh pegang, jangan pegang, lepas teruslah senang. Dan sebab apa? Ingat, kecelakaan boleh dapat, keradaan boleh dapat, kehinaan boleh dapat, ketinggian pun boleh dapat. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, kadang-kadang tak payah kiamat lah, dunia Allah tunjuk dah. Siapa sekok tu dia pergi Tanjung Karang ceramah. Dia kata apa? Tuan-tuan tahu siapa parasit? Dia tak tahu kata malam tu orang kita punya ramai. Mereka dah geram nak pergi duduk ramai-ramai. Dia duduk cerita tu parasit lah kali dia duduk depan, dia bertempik Hasan Ali, Hasan Ali. Baru dia tahu senyap tu turun petang. Yang ada dengar kata nak main belah mana, pendang ke mana, tuan-tuan kena pergi duduk depan tu. Pergi ramai-ramai, bukan boleh buat apa. Dia buat apa, dia buat balik saman terus. Dia tanya siapa parasit, tuan-tuan jerit nama dah. Serik dah nak main Kedah. Ni kalau duk biak tu seronok. Kita tunggu susulan daripada kenyataan Datuk Mahfuz Omar yang sebut dia dapat tajaan 30 juta
daripada unit saraf Kementerian Belia dan Sukan. Kita nak tunggu. Sabar cik kata Mahfuz sakit otak. Nak tengok siapa sakit otak. Dia sakit otak ke Mahfuz sakit otak? Padu dia perli pula. Dia kata Tuan Haji Mahfuz ni kena pergi ambil kaunseling jam 3 pagi. Dia perli ke Badrul Amin punya kau hajak tu. Tak apa, apa ni kita tengok. Dan yakin dia percaya Datuk Tuan Haji Mahfuz ni bukan sebut saya saja. Dia pun ada bukti. Penendahan tu bukan penendahan yang main-main. 2,000 ceramah 30 juta tuan-tuan bayar. Walaupun hari ni dia nafi macam gobala hari tu cerita dia lompat nafi macam-macam. Itulah ni banner penuh tuan-tuan pergi pada serai. Najib pergi Kuala Ketil berapa hari lepas, banner gobala dengan gambar Najib. Lepas tu buat lambang Wan Israel punya besar. Wan Malaysia bin Israel punya besar. Bubuh banner merata tu apa? Yang dulu orang kata Najib tak tajah hang lah baru banner gobala punya banyak. Gambar dia sebelah gambar Najib, lambang Wan Malaysia punya banyak. Mukminin mukminat jadi mula dengan Allah. Seorang ni bersama tunggu sikit hari ni. Nabi Pilihan Raya tu ada tu offer berapa orang bagi. Menteri ke apa projeknya apa tu ada. Zaman dulu tak mau cerita parasit, zaman ni banyak parasit pula. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu tuan-tuan, lagi satu ingatlah pesan Pak Daing Sanusi, Daing Mario. Dia kata apa? Dekat pilihan raya ni jangan duk bagi bercelaru. Utamanya ada jawatan tu, kunci mulut buat kerja. Jangan duk cerita banyak-banyak, jangan duk pelingkup jemaah. Sebabnya susah ni orang bawah. Terutama penceramah macam mana ni sakit kepala. Pi tani orang tanya, pi tani orang tanya, pi tanu orang soal. Kita nak kena jadi tukang jawab. Depa tembak ke atas, kita nak kena kod ke bawah. Waktu letih tau. Waktu di Kedah ni tuan-tuan perempuan yang dimulakan Allah. Ana pun tengok Allah tak tahu Allah uji apa. Tapi memang akhir anda tekan tu dosa orang yang berjahanamkan jemaah perjuangan Islam ni memang tak boleh maaf. Nyantu nak nampak tuan-tuan. Jumpa nak cakap terang. Kalau tuan-tuan anda tak tahu. Kalau anda memang nak marah. Anda jumpa aku tak kena penampang saja. Ya api aku tidak lokap apa? Tak heran lah. Gamak apa hari dia tidak lokap? Penampang saja. Mampu pergi. Keluar pergi suara gamak. Satu ustaz ditahan dalam penjara. Kerana menampar sekian-sekian malakun. Lorat apa? Mampu pergi. Bak ingat siapa mampu anu buat tahanan ke Islam Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni nak rasa cukup sekadar itu, minta maaf kalau kuliah beremosi sebab bab Islam ni anda tak ada kompromi. Kau nak kira tak puas hati ni siapa tak nak puas hati lah. Kita manusia tidak boleh memuashatikan semua orang. Dan kita manusia ni tak boleh bagi semua orang suka pada kita. Tu. Antara pimpinan pusat turun pun ada seorang esko boleh tak pi. Ada seorang yang berhormat gagal menghadirkan diri. Ada tanda tangannya, ada kepalanya. Kutip tanda tangan turun habis pergi jumpa dengan tok pondok. Semua kita tahu. Kita tunggu masa yang tu. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan itu saja untuk malam ni. Cuma akhirnya anda bawa 2 buah kitab. Siapa-siapa berminat boleh dapatkan. Pertama, yakinlah macam mana sekalipun Allah tetap akan jaga dan pelihara Islam. Harta tuan-tuan nak sebut kalau Malaysia Islam tak menang pun. Tapi kalau negara Arab lain, bumi nyalin, semua Islam menang. Popok ni boleh buat apa? Katalah misalan satu dunia ni kita tak menang, semua dah menang, Nik Khalifah, alhamdulillah. Biar Malaysia tak menang, Hamas menang, Jamaat Islami menang, Ikhwan menang, PJD menang, semua menang, PKS menang, Nik Khilafah. Kita tak menang, payah apa tukar warga negara tu.
Aku tukar IC pergi duduk Turki lah senang. Gamak payah sangat. Lepas tu tinggi Semenanjung biar bungkuih macam Jepun. Kalau bagi tsunami sekali, kita dah besar cabai Melaka, lingkup gitu. Gamak payah sangat. Dah macam-macam dah tak tahu. Nak bagi penawar apa lagi pun tak tahu dah nak bagi Islam menang. Yang keduanya ni buku Cinta di Rumah Al-Imam Hassan Al-Banna. Buat pejuang-pejuang Islam yang baru kenal jemaah, yang baru masuk dalam jemaah, tuan-tuan dan nasihatkan bacalah buku ni. Kita kalau dia duduk depan tutup guru macam ikut laporan akhbar hari ni, duduk depan pimpinan pusat pun dia boleh jerkah. Dia boleh tinggikan suara dan abang kata dia tu punya hebat. Hang kalau duduk dengan anak bini hang macam mana, aku tak boleh fikir. Hang kalau duduk depan tutup guru pun hang tak tahu malu, hang boleh tinggi suara. Hang kalau duduk dengan anak bini hang macam mana, aku pun heran. Hang tak tahu malu punya orang. Sebab tu tuan-tuan ni baca buku Cinta di Rumah Hassan Al-Banna. Tengok macam mana Hassan Al-Banna kata Saiful Islam, bapa kami sepanjang kami hidup tak pernah dengar suara dia tengking sekalipun mak kami dan kami. Tu Hassan Al-Banna punya hebat. Tuan-tuan baca buku ni, anda baca 2-3 muka teriak dah. Tengok ya Allah hebatnya Imam Hassan Al-Banna yang mengasaskan perjuangan Islam selepas jatuhnya khilafah. Sebab tu nasihatkan bagi orang-orang muda yang baru berjenak-jinak kenal jemaah sebelum penganjawatan, baca buku ni dulu. Jangan kita takat isi borang. Lepas tu dia ingat, oh aku ni jemaah dah, perjuangan Islam pun haram tak kena. Tarbiyah pun tak tahu apa. Huk ni yang payah. Luar nampak elok tapi dalam dia reput. Tak guna, dia gelonsok senang. Musuh henjuk sikit dah lingkup. Lepas tu Salahuddin Al-Ayyubi sebelum ambil Baitul Maqdis, dia tekan rohani dulu. Tu yang dia buat maulid. Tapi kalau cara tu dia ingat buat maulid serba kita, dia dah. Dia kembalikan balik tarekat tu, sufi tu. Tu yang Salahuddin Al-Ayyubi buat baru tahun 1187 boleh tawan Baitul Maqdis tu. Kan buat ceramah maulid tak ada berarak serba kita, dia bina dalaman tu bagi kuat. Oh menang tu Syekh Qutb. Apa kalau kita tegak Islam dalam hati, Islam tu automatik akan tertegak di muka bumi, automatik. Dia duk risau. Waktu baca buku Hassan Al-Banna ni, mudah-mudahan banyak input yang tuan-tuan dapat. Mudah-mudahan boleh mendapat ilmu dan membentuk jati diri perjuangan kita, insya-Allah. Jadi itu saja dana. Kemudiannya nanti tengoklah anda cuba adjust. Untuk anda bawa satu sahabat anda pada Kuala Lumpur, Ustaz Muhib bin Nazim, seorang ustaz berketurunan Suriah. Orang Syria, tuan-tuan tak gaduh bimbang, tak gaduh bawa translator. Dia boleh cakap bukan kata Melayu, boleh cakap besut, speaking besut. Sebab isteri dia orang besut. Anda insya-Allah cuba kalau boleh nak dapatkan masjid ni. Kita nak buat program apa? Nak buat pengkhianatan Syiah di Syria. Tu tajuk. Ulama Syria ni semua tak boleh tinggal Syria sebab jihad. Pelaran Syria yang lari pergi Lebanon, Hizbullah tangkap, bunuh habis. Tu yang orang kata jangan nak seronok dengan Hizbullah. Hizbullah ni Syiah kan dia pakai. Dia tangkap orang Islam, bunuh habis. Yang dulu Sabra Shatila perang Palestin dia juga bunuh. Syiah ni tuan-tuan tak ada kompromi lah. Dan belah Kuala Kedah tu pun anda tak nafikan ada unsur-unsur Syiah. Anda tahu siapa, diari siapa. Yang dalam dia buka ada gambar Imam Khomeini. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Itu saja untuk malam ni, dan marilah sama-sama kita tangguh dengan membaca tasbih kifarah wa surah As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Lillahil hamd. Aqimus shalah.